Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kelas kita belajar solat berjemaah pengikat hati. Maksud dan hukum solat berjemaah dari segi bahasa berasal daripada perkataan jamak yang bermaksud berkumpul. Dari segi istilah ialah solat makmum bersama-sama dengan solat imam dengan sekurang-kurangnya seorang imam dan seorang makmum mengikut syarat-syarat tertentu. Hukum kalau bagi individu sunat muakkad, bagi komuniti masyarakat pula fardu kifayah. Dalil solat berjemaah dalil dari Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in, daripada surah Al-Baqarah. Maksudnya, dan dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat dan rukuklah kamu semua bersama-sama dengan orang yang rukuk. Menurut Imam Qurtubi, maksud kamu bersama-sama dengan orang yang rukuk ialah salatlah kamu secara berjemaah. Daripada hadis pula, dari Ibnu Umar meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Salatul jamaah al-fadlu min salatul fadhi bi 27 darajah." Maksudnya, salat berjemaah itu afdal daripada salat bersendirian dengan kelebihan 27 darjat. Maksudnya 27 kali ganda pahala bila mana kita melaksanakan salat berjemaah. Dan syarat menjadi imam pula ada yang pertama, imam boleh membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang betul. Yang kedua, imam lelaki bagi semua makmum. Imam perempuan pula hanya boleh jika semua makmum perempuan. Dan yang ketiga, makmum meyakini sahnya solat imam. Ciri keutamaan orang yang dipilih sebagai imam. Apabila terdapat 2 orang atau lebih ahli jemaah yang mencukupi syarat imam, maka keutamaan pemilihan imam adalah seperti yang berikut. Yang pertama adalah pemimpin. Yang kedua, imam yang dilantik oleh pemerintah. Ketiga adalah tuan rumah. Keempat, lebih alim dan berpengetahuan. Yang kelima, lebih fasih bacaan Al-Qurannya. Lebih warak dan soleh, lebih baik akhlaknya, lebih bersih badannya dan kemas pakaiannya, lebih merdu suaranya, atau lebih telah berkahwin ataupun lebih tua. Ini adalah contoh kedudukan imam dan makmum. Kalau cuma sama imam dan makmum sama jantina, ini contohnya cuma bisa sikit saja, imam depan sikit. Tapi kalau imam lelaki dan jemaahnya semua lelaki, yang imam kena di depan, makmum lelaki yang lain di belakang. Begitu juga kalau makmum perempuan semuanya, imam pun kena berada di hadapan imam lelaki. Kalau imam perempuan dengan makmum perempuan, hanya sikit sahaja, maju depan sikit je dia punya imam. Dan kalau imam lelaki dan makmumnya terdiri pada lelaki dan perempuan, ni yang di bawah ni, imam tetap di paling hadapan dan makmum lelaki di tengah, paling belakang makmum perempuan. Kalau pula satu sahaja makmum lelaki, imam lelaki, tak juga jauh sangat, makmum perempuan pula betul-betul di belakang imam dan makmum lelaki. Hanya jarak sikit saja antara imam dan makmum lelaki. Tapi kalau berjemaah ramai, jemaah perempuan ramai, jemaah lelaki ramai, macam nilai yang terakhir ni, imam paling hadapan, lepas tu di tengah makmum lelaki dan paling belakang makmum perempuan. Seterusnya syarat solat berjemaah. Yang pertama, makmum berniat mengikut imam. Lepas tu makmum mengetahui pergerakan imam. Kedudukan makmum di belakang imam, iaitu tumit
makmum mesti di belakang tumit imam. Seterusnya, pergerakan makmum mengikut semua rukun fi'li imam selepas sempurna pergerakan imam. Dan jarak di antara saf terakhir di dalam masjid dengan saf pertama di luar masjid tidak boleh melebihi 150 meter, iaitu 300 hasta. Okey. Makmum muafiq dan makmum masbuk. Makmum terbagi pada dua, iaitu inilah muafiq dan makmum masbuk. Makmum muafiq adalah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat pertama. Jadi makmum muafiq ni hendaklah menyempurnakan rakaat bersama-sama dengan imam. Berbeza pula dengan makmum masbuk. Makmum yang tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna bersama-sama dengan imam sebelum imam rukuk pada rakaat yang pertama. Jika sempat rukuk dan tamakninah bersama-sama dengan imam, makmum mendapat rakaat tersebut. Makmum masbuk hendaklah menyempurnakan rakaat yang tertinggal selepas imam memberi salam. Maksudnya di sini, contoh, kalau dia sempat ikut rukuk dan iktidal, maksudnya dia tak perlu tambah lagi rakaat. Tapi kalau dia tak sempat ikut rukuk dan iktidal pada rakaat pertama tadi atau rakaat yang mana-manalah, dia tak sempat ikut, dia kena ganti rakaat tu. Sebagai contoh, Ali baru datang pada rakaat kedua sudah. Rakaat kedua, jadi masa tu dia tak sempat ikut rukuk dan iktidal pada rakaat kedua. Jadi dia terus solat, terus ikut sejak waktu tahiyat awal. Lepas tu nanti dia akan gantikan 2 rakaat lagi lepas imam sudah beri salam untuk rakaat terakhir. Berbeza pula kalau masa rakaat kedua tu dia sempat ikut i'tidal, dia sempat ikut rukuk, dia boleh ganti 1 rakaat sejak nanti untuk rakaat yang pertama tadi. Okey, kaifiyah solat bagi makmum masbuk. Yang pertama, tidak tergesa-gesa mendapatkan rakaat bersama-sama imam. Yang kedua, berdiri tegak, berniat takbiratul ihram dan tamakninah serta terus mengikut pergerakan imam. Yang ketiga, tidak memberi salam bersama-sama dengan imam. Sebaliknya, berdiri selepas imam memberi salam untuk menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Dan yang keempat, menyempurnakan segala rukun solat sehingga salam. Dan hikmah solat berjemaah pula, yang pertama, melahirkan masyarakat yang berdisiplin dan patuh kepada arahan pemimpin kerana melazimkan diri mengikut segala pergerakan imam. Seterusnya, menyatukan hati umat Islam kerana sentiasa solat dalam saf yang teratur. Seterusnya, melatih diri menjadi pemimpin yang berkualiti kerana mengikut kaifiyah solat berjemaah yang betul. Dan ganjaran pahala dengan kelebihan 27 kali ganda berbanding solat bersendirian. Yang terakhir, menjadikan tubuh badan lebih segar dan bertenaga kerana solat berjemaah menyumbangkan cas elektrik positif dan negatif dalam badan. Okey, maksudnya di sini sebenarnya hikmah bila mana kita mengamalkan solat berjemaah. Dan masa yang sama secara tak langsung juga menyatukan hati kita. Bila mana satu rumah, dalam satu keluarga kita solat berjemaah, insya-Allah hati kita sentiasa bersatu. Jarang akan jaranglah akan berlaku ketidakbersefahaman tu. Masa yang sama juga kita akan sentiasa bekerja sama sebab kita sudah buat satu benda tu, solat, terutama solat lagi kita sudah buat sama-sama. InsyaAllah bila mana kita lakukan kerja, kita makan pun akan kita buat secara berjemaah sama-sama. Itulah yang menyatukan hati kita.
membuatkan kita teguh, kita kuat sebab kita berjemaah. Jadi itulah kita disarankan untuk sentiasa solat berjemaah supaya kita sentiasa bersatu hati. Okey, ini latihan. Jadi kamu buat je penilaiannya tu, okey? Saya minta nanti kamu hantar last hari Sabtu. Okey, itu saja. Sekian daripada saya untuk hari ini. Maafkan segala kekurangan. Sesungguhnya kurang itu dari saya, dari diri saya sendiri, dan yang baik itu segalanya dari Allah. Apa-apa soalan nanti boleh DM saya terus, okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.